A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih lagi sihat walafiat, diberikan kekuatan untuk terus istiqamah mengikuti program Generasi Al-Quran pada malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni merupakan siri yang ke-230. Kita bersama-sama setiap hari sejak daripada 13 Ogos 2021 yang lepas sampai malam ni merupakan malam yang ke-230. Kita meneruskan program seperti mana yang tuan-tuan hajatkan bersama, yang mana kita semua berhajat untuk meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, untuk khatam Al-Quran dengan membaca setiap malam 2 muka surat, kita perlukan sebanyak 302 siri baru kita akan khatam Al-Quran. Jadi malam ni baru 230. Ada berbaki lagi untuk kita teruskan sehingga khatam Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman, guru kita pada malam ni sudah pun ada bersama-sama kita dalam Google Meet. InsyaAllah tuan-tuan dengan kehadiran guru kita dan tuan-tuan dan puan-puan, pasalnya bolehlah kita mulakan seperti mana yang kita war-warkan, iaitu program kita bermula pada pukul 9.40 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu kita untuk siri yang ke-230 pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadil Ustaz An-Nur Muhammad An-Nur bin Husin. Ustaz Muhammad An-Nur bin Husin merupakan guru pendidikan Islam daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, merupakan anggota Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah akan bersama-sama kita menjadi khalifah dalam kita membaca Al-Quran dan seterusnya menjadi guru kita dalam slot full time nanti, iaitu tazkirah kuliah jam 10 insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada Ustaz, kita mengalukan kehadiran Ustaz pada malam ni atas kesudian Ustaz menyumbangkan suara dan ilmu kepada kami pada malam ni insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, khususnya kita seperti mana saya sebutkan tadi, kita menjalankan program ni sewaktu PKP dulu. Waktu tak boleh buat apa kuliah di surau, di masjid semua tak boleh dijalankan. Kita buat pada 13 Ogos, jadi kita buat di secara maya di Google Meet. Jadi pada masa tu kita pun tak fikir untuk buat setiap hari macam ni. Kita cuba saja dan kita tetapkan masa dia 9.30. Jadi bila dah boleh buat aktiviti apa di surau dan masjid, rupanya waktu tu memang sesuai. 9.30 tu maksud dia semua dah selesai dah. Aktiviti kuliah di masjid, di surau pun dah tamat, pasar raya pun dah tutup, orang dah balik. Jadi sebab itulah kita fikir apa salahnya kita teruskan kerana dia tak mengganggu program kuliah surau di masjid surau dan masjid. Jadi kita boleh teruskan semuanya dengan ada ekstra tambahan program macam ni. Jadi setiap malam kita membaca 2 muka surat Al-Quran secara berjemaah.
di mana ustaz yang kita jemput, ustaz jemputan akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat berkenaan, dan insya-Allah hari Jumaat akan mendengar di rumah masing-masing melalui Google Meet ni, dan akan membacanya di rumah masing-masing secara tertib insya-Allah. Di mana kita gunakan seperti mana kaedah bacaan Yasin. Khalifah akan memperdengarkan bacaan, yang lain akan ikut di rumah masing-masing insya-Allah. Jadi tuan-tuan, selepas tu insya-Allah selepas saja ustaz membacakan ayat-ayat yang berkenaan, saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang berkenaan insya-Allah dalam bahasa Melayu, dan akan diikuti dengan saya akan menyerahkan balik majlis kepada ustaz untuk slot yang dinamakan sebagai slot kulten, iaitu kuliah jam 10 kita, di mana ustaz akan memberikan tazkirah ilmu kepada kita dengan tajuk yang pilihan ustaz, tajuk bebas, kita tidak menetapkan tajuk apa-apa. Jadi terpulanglah pada ustaz untuk memberikan ilmu, bimbingan dan juga nasihat agama kepada kita insya-Allah. Jadi selepas tu insya-Allah kita akan berkenalan dengan ustaz secara kita akan buka kepada interaksi, di mana ahli jemaah boleh berkenalan dengan ustaz, boleh bertanya kepada ustaz untuk beberapa orang saja kerana kesuntukan masa. Jadi kita akan hadkan untuk beberapa orang insya-Allah. Itulah apa yang kita buat setiap malam, di mana kita dapat baca 2 muka surat secara berjemaah, secara tertib. Kita dapat ilmu sebelum kita tidur, sebelum kita berehat, kita juga dapat pengisian ilmu, dan kita juga dapat berkenalan dan juga dapat berukhuwah secara maya insya-Allah, menghubungkan silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan surah Az-Zumar, di mana pada malam kemarin kita berhenti pada ayat 21. Jadi pada malam ni kita akan sambung baca surah Az-Zumar ayat 22 sampai 40, muka surat 461 dan juga 462. Jadi tuan-tuan boleh dah buka Al-Quran muka surat 461 dan juga 462, atau tuan-tuan boleh tengok pada skrin, insya-Allah saya akan tayangkan pada skrin ayat-ayat berkenaan untuk kita baca mengikuti bacaan ustaz insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad An-Nur bin Husin untuk meneruskan program kita Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya siri yang ke-230. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa tu'assir bi tamin bil khair. Terima kasih kepada Tuan Rahim selaku moderator majlis Generasi Al-Quran siri yang ke-230. Dah 230 hari dah tuan telah bersiaran di alam maya untuk meneruskan majlis ilmu, khususnya dalam kita sama-sama menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, bertadabbur untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah seperti mana yang diumumkan tadi, saya akan baca bersama-sama dengan tuan-tuan kaedah talaqi musyafahah lah. Saya baca satu ayat, tuan-tuan dan puan-puan ikut lah. Macam tu lah lebih kurang lah. Okay lah. Kita baca serentak Ustaz. Tak mendengarkan bacaan kita macam baca Yasin tu di surah masjid. Yasin saya ingat baca macam pasal kita tak boleh buka mikrofon banyak. Nanti kalau semua nak baca, ikut baca, bunyi tak dengar. Betul. Dia dalam maya betul lah. Dia ada masjid, ada surau. Dia duk buat. Betul kita duk ingat dalam masjid lagi ni. Allahu Akbar. Baik, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه
وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله بها مثانية تقشعر منه جلود الذين يغشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الجزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويخزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما تدعون من
دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Pada malam ni kita dah dapat sama-sama lagi membaca dari dua muka surat Al-Quran. Di mana pada malam ni kita membaca surah Az-Zumar ayat 22 sampai 40. Muka surat 461 dan juga 462. Kita bertuah pada malam ni dapat sama-sama membaca Al-Quran secara berjamaah mengikuti bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Anur Husin kita. Alhamdulillah. Seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi dalam bahasa Melayu insya-Allah. Muka surat 461. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya sama dengan orang yang hatinya keras membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab Al-Quran yang sama isi kandungannya antara satu sama lain, yang berulang-ulang keterangannya menjadi gemetar kerananya akan kulit tubuh orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi lembut tenang kulit-kulit tubuh dan hati mereka ketika mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya mengingkari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak terkena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab daripada arah yang tidak mereka sangka. Maka Allah memberi mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahui. Dan sesungguhnya telah kami buatkan di dalam Al-Quran itu segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pengajaran. Iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada yang terpesong di dalamnya agar mereka bertakwa. Allah membuat perumpamaan iaitu seorang lelaki hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi yang dalam perselisihan, dan seorang hamba yang menjadi bilik penuh seorang sahaja. Adakah kedua-dua hamba itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan bantah-membantah di hadapan Tuhanmu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka? Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Bagi orang yang membawa kebenaran
Muhammad dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapat apa yang mereka kendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Bukankah Allah melengkapkan hambanya? Bukankah Allah yang melengkapkan hambanya? Mereka menakut-nakutkanmu dengan sembahan yang selain dia. Barang siapa diberi sesat, dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Kuasa lagi Maha membalas dengan azab siksaan? Dan sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah mendatangkan bencana kepadamu, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadamu, maka mereka dapat mencegah rahmatnya. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Dan katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui siapakah yang dapat siksaan yang hina dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan kepada ayat yang kita baca tadi dalam bahasa Melayu, ayat 22 sampai 40 surah Az-Zumar, di mana dalam di mana pada awalnya ceritakan mengenai Al-Quran, iaitu kalau kita dengar bacaan Al-Quran, gementar diri hati kita, sehingga akhirnya kita akan tenang. Dengan membaca Al-Quran kita akan tenang. Dan seterusnya Allah berfirman yang ditujukan khusus kepada kita, banyak cerita-cerita dan itu sesuai adalah sama pada waktu dahulu, pada zaman Rasulullah, dan juga pada waktu kita sekarang ni, semuanya berkenaan dengan kehidupan kita sama ada di dunia ni dan juga nanti akan bersambung di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita dapat dengar bersama, semoga dapatlah kita memahami sedikit sebanyak apa yang Allah firmankan kepada kita, khususnya umat muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah SWT mukjizat kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan kepada kita disampaikan kepada kita untuk kita baca dan fahami maknanya. Dan seterus mungkin kalau kita mampu, kita pergi berguru mendengar di masjid, di surau dengan tafsirannya, insya-Allah dengan kepahaman yang kita dapat daripada firman Allah yang berkenaan akan menjadi petunjuk kepada kita supaya kita menjadi lebih bertakwa dan meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi kekasih Allah yang dicintai oleh Allah dan diredai Allah, sehingga kita akan berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad An-Nur Husin kita untuk slot kultian kita, itu kuliah jam 10 kita. Jadi dengan ini saya mempersilakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad An-Nur untuk menyampaikan tazkirahnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam sairan yang baru masuk dan sebagainya ni. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama-sama. Saya pun rasanya janji hari lain tapi tak dapat juga, dan malam ni cuba juga untuk
dapat bersama ada program di Masjid Berdekatan ni. Tuan-tuan bersamalah kita semua. Cuma untuk slot tazkirah Quran ni Allah alam, sebab kita 230 hari dah. Mana 230 tajuk dah. Takut dia hak sama ya kan. Tapi macam tu lah keadaan dia. Sebab Al-Quran ni apa nama yang kita baca ni, kita nak menghayati Al-Quran. Tajuk dah generasi Al-Quran tu. Sebab di akhir zaman, kita ni pula hidup akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman. Umat akhir zaman ni kata Nabi SAW, dia kita bimbang sebab dia Al-Quran ni dia tak ada apa. Al-Quran ni akhirnya dia akan jadi kepada kita ni seperti mana apa nama orang yang baca Al-Quran ni, saya qara'ul Quran. Kelak akan ada orang-orang yang yaqra'ul Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruquna as-sahmu minar ramyah. Kelak ada orang yang akan baca Al-Quran ni tapi dia tak sampai pun, tak melampaui tengkorak dia ataupun kerongkong dia kan, setakat tu ya. Dia setakat baca, maknanya di bibir saja. Tak sampai meresap dalam hati, maksud dia lagu tu lah. Dan mereka ni kalau ikut kata Nabi SAW lepas daripada agama. Lepas daripada agama ni bagaikan lepasnya anak panah daripada busur. Kita bimbang tu lah. Sebab akhir zaman ni kita hidup, orang ni dah tinggal Al-Quran. Jadi alhamdulillah ni kira perkara baik. Ada hikmah dia lah juga. Jadi PKP, jadi COVID. Walaupun orang kata macam-macam, ada golongan yang kata COVID tak ada lah. COVID ni hanya tapi dalam masa yang sama tu ada hikmah dia tu untuk kita kan. Kita mula dengan program disebabkan kita duduk di rumah, kita buat program generasi Al-Quran ni. Apa kita sampai hari ni kita boleh bertahan kira cukup hebat lah. Sampai 230 siri ni. Dan kita tadabbur ayat-ayat tadi kita dengar, kita baca dan kita dengar ayat-ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan dia untuk kita sama-sama ambil faham, untuk kita jaga akidah kita yang ada ni. Cuma kita takut kita duduk akhir zaman ni macam-macam boleh terjadi. Nabi cerita ni supaya kita ni berhati-hati, kita ni bersedia berhadapan dengan bermacam-macam keadaan yang akan berlaku semasa kita hidup di akhir zaman ni. Fitnah ni cukup banyak. Sebab tu Nabi pesan kepada kita ni, badiru bil a'mal. Segeralah kamu melakukan amal. Amal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'in laili muslim. Akan berlaku fitnah yang amat dahsyat. Fitnah yang sangat banyak. Yang sangat dahsyat. Macam COVID ni lah salah satu dia. Kan? Dia macam-macam jadi. Ada yang kena COVID ni, ada orang bunuh dia ni. Orang Islam. Ada yang orang jadi keluar pada Islam. Dan macam-macam lah. Kita tengok keadaan tu sebab dia tak tahan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Kalau kita ambil fitnah tu, satu hal pula. Dan hari ini kita tengok diviralkan pasal pensyarah yang menghina apa nama B14 kan. Golongan B14 tu yang apa nama dia kata bersyarah tu hina. Kadang-kadang benda tu tak betul pun. Tak betul pun. Sebab tu kita tadabbur. Lah ni yang kata fitnah banyak, ujian banyak nak uji kita semua ni. Kalau kita tak faham betul-betul Al-Quran ni, kita tak menghayati macam kita duk buat ni, haru kan. Sebab Allah Ta'ala dah berfirman, dah memerintahkan kepada kita. Bina ba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Allah sebut, kalau sampai berita apa-apa kat kita pun, kita kena sesat dulu. Sesat terlebih dahulu. Orang kata tabayun. Sesat terlebih dahulu. Betul ke tak betul? Sahih ke tak sahih cerita tu? Makanya
dalam keadaan kita tengok, saya duduk ikut petang ni tu, tak kisah pensyarah daripada satu universiti yang hina budak di 40 tu. Bukan dia sendiri yang budak tu yang upload dalam Instagram, tapi kawan dia. Kawan dia tu pun apa tujuan dia buat, kan nak fitnahkan, nak mengaibkan siapa. Dia banyak timbul isu. Akhirnya yang kena kutuk pensyarah tu lah. Sedangkan bila kita tabayun siasat, video tu setahun yang lalu benda tu, dan budak yang terlibat tu pun dah dan dia grade tu pun laptop dia ataupun komputer riba dia, pensyarah tu yang beli bagi kat dia. Pensyarah hak hina, hak dia kata hina tu bagi, yang tolong bantu beli bagi kat dia. La ilaha illallah. Tak pasal-pasal orang boleh dosa free sepanjang seminggu ni. Yang nama dia netizen, jadi kita tak payah terlibatlah dengan netizen. Kita faham lah Allah Ta'ala, kita tadabbur setiap malam 230 hari dah. Cikgu Rahim, Tuan Haji Rahim duk baca dah, terjemahan dia mungkin dah sampai dah ayat tu. Memang betul ya, tak boleh kita nak terus percaya kepada satu-satu berita yang sampai kepada kita pada hari ini. Dia akan sampai macam-macam. Allah ni golongan yang kata netizen ni cukup hebat. Dia bukan setakat pensyarah ya, dia tak hormat kan. Dia duk mendidik. Yang duk mendidik ni ulama pada maki hamun. Itu satu. La ilaha illallah. Di akhir zaman kita ni, kita duduk dalam keadaan fitnah yang sangat banyak ujian keimanan kepada kita. Patutlah memang kita kena buat lagu ni sampai hari-hari. Sampai khatam nanti pun 320 hari lah. Kata tadi 302 hari kan 320 hari. Lebih kurang itulah. Untuk kita khatamkan ni, insya-Allah kalau boleh sambung-sambunglah kan dengan nasi Al-Quran tu siri hak macam lain pula, terus tadabbur satu ayat pula kan. Dah khatam dah, tadabbur pula satu ayat, tapi lagi lama nak habis. Makan masa lama lah tu, sebab kalau nak tafsir semua ayat kan, mungkin kita pilih ayat-ayat ya, ataupun surah-surah tertentu untuk kita bertadabbur. Macam ni. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana akhir zaman ni Nabi SAW sebut yushiku ayyatiya 'ala an-nasi zaman, akan sampai satu masa nanti kata Nabi SAW ke atas kita semua ni tak tinggal daripada Islam ni melainkan nama. Kan? Peristiwa ni kita duk tengok. Kalau kita tak menghayati Al-Quran, kita tak pegang teguh dengan Al-Quran, kerana berpegang teguh pada Al-Quran ini salah satu daripada perkara ataupun salah satu pegangan yang akan menyelamatkan kita. Kan? Nabi kata, Nabi tinggal dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, nescaya kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kan? Kita ni tak akan sesat selama-lamanya, iaitu yang Nabi tinggal ni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis ajaran Nabi SAW. Dan Al-Quran. Yang pertama ni Al-Quran. Tak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu bihi abada. Nabi sebut betul. Abada tu mana selama-lamanya tak akan sesat. Ta'ala di dalam Al-Quran ni. Pada akhir zaman ni Nabi dah sebut dah. Manusia ni tinggal nama. Kadang-kadang kita tak kenal pun dia Islam ke tak? Betul ke dia ni orang Islam? Dengan pakaiannya. Dengan rambut pun dah tukar color dah. Pernah dulu, kalau Tuan Haji Rahim pun ingat lagi lah, kita ni terlibat dengan apa nama? Allah SWT. Budak-budak yang metal ni, black metal lah. Zaman tu lah, zaman apa nama, hak posok ni. Pok ni budak-budak sekolah terlibat, khususnya budak sekolah menengah. Jadi memang bila dia mai ke sekolah dia pakai tudung, sebab tu salah satu apa nama undang-undang peraturan sekolah.
tak apalah. Tapi bila dia habis sekolah ni, dia keluar, tengok tu dia rambut macam-macam colour. Macam mana colour. Tapi dia boleh buh colour tu. Tiga hari sajalah. Kalau lama pun kena ada yang seminggu. Ada budak di tempat ni kerja di kelab malam. Budak Melayu Islam. Rambut saya ingatlah colour biru, colour purple, colour pink. Banyak colour rambut dia. Kan? Ya ilah Allah. Tahulah kita kadang-kadang fikir. Itu baru tiga tempat. Macam-macam. Kerosakan yang berlaku kat usia lari ni. Kalau lagi jumpa orang tak kenal, kita pun tak tahu dia ni budak mana. Anak orang Islam kah? Dia bercampur tu dengan pakaiannya, dengan keadaan dia, ya Allah. Ya betul lah. Tak, Nabi kata akan sampai masa Allah yang bukan minal Islam ilah semua. Tak tinggal Islam ni melainkan nama. Nama yang orang Islam. Kan? Dalam daftar, dalam IC, agama Islam. Tapi tinggal nama. Agama tu tak ada. Kan? Agama tu dah rosak lah. Agama tu dah terbatal lah. Macam-macam perkara. Batal lah kan. Macam-macam tu ada lah ni. Macam-macam ajaran. Macam-macam pahaman. Dan macam-macam keadaan. Macam-macam ikutan yang boleh menyebabkan rosak akidah. Rosak Islam. Nabi kata tadi, bila dia tak menghayati Islam, dia tak menghayati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau ikut kita ambil satu ayat, Allah kata, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Sembahyang tu wajib atas semua orang Islam. Kan? Kemudian Nabi habaq pula. Siapa yang tak sembahyang ni, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, maka dia telah kufur dengan nyata. Kan? Kita tak kata dia kafir lah. Kan? Tapi dia kufur. Islam ni lagu mana? Kan? Islam dia Islam yang fasikkah? Islam yang lagu mana? Agama dia macam mana? Sebab orang tinggal sembahyang dengan sengaja ni cukup ramai lah ni. Cukup ramai. Umat Islam tak sempurna sembahyang. Kan? Maksud dia ada hak sembahyang satu waktu saja. Ada hak sembahyang dua waktu saja. Ada hak tak sembahyang langsung. Dia tak sempurna. Sembahyang dia tak cukup 5 waktu. Sedangkan Allah tetapkan 5 waktu. Sebab tu Nabi kata akan sampai masa nanti. Islam ni, umat Islam ni tinggal nama. Nama. Dia tak ada agama dah. Ajaran dia tak ikut. Kan? La yabqa minal Quran. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Tak tinggal daripada Quran ini melainkan tulisan dia saja. So, ni ada lagi lah. Tapi satu hari nanti Al-Quran ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni akan tinggal tulisan semata-mata. Al-Quran ni akan lenyap dari muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ni tuan-tuan, seperti lunturnya baju. Baju ni ada tekak kita muslimat pakai keleping telekung ada. Banyak kok baju oren. Kalian. Jadi kalau kita nak pakai lama-lama ni, dah ni baru gila kan. Kalau baju raya tahun lepas kot. Lama-lama 2-3 tahun lagi kita nak pakai kat dia luntur. Kalau dia kelabu oren tak jadi oren dah kan. Mungkin dia tak terang dah. Lagu tu kan. Jadi Islam ni dia akan lenyap. Dia akan luntur. Seperti mana baju yang akan hilang dia punya warna dah tu. Kan? Sehingga tidak lagi dipaham, tidak lagi faham apa yang dinamakan puasa, apa yang dinamakan sembahyang, apa yang dinamakan sedekah. Manusia Islam masa tak tahu puasa tu apa. Ni puasa nak main dah. Dan ini alhamdulillah lah kita duk sambut sebab ada program macam Jawi jadi orang menghayati lah Al-Quran, menghayati lah puasa. Tahulah puasa, budak-budak pun tahu puasa. Tapi penghayatan dia tu tak tahu setakat mana. Kan? Setakat mana. Tapi yang kita faham, bukan semua lah. Bukan semua akan dapat rahmat Allah.
Bukan semua akan dapat keampunan daripada Allah. Bukan semua akan dapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang Ramadan. Awal-awal lagi tak masuk puasa ni. Daripada Allah SWT buat iklan lah. Filem Piramli tu. Tiup trompet. Menuju 4 belalang. Kan? Kadang-kadang, jarang-jarang. Banyak, kadang-kadang, jarang-jarang. Tu dia. Tu akan berlaku lah. Tiap-tiap tahun boleh kata kita duk sembang bab ni, tapi duk macam tu lah. Macam tu. Tidak ada penghayatan, dia akan lenyap tuan-tuan sekalian. Dia tak tahu puasa sembahyang. Tanya apa dia tahu. Jauh sekali nak sedekah kan. Al-Quran ni kata Nabi SAW akan dihapuskan tulisan daripada Al-Quran. Kan? Kitab Al-Quran ni yang kita baca lah ni hadis ni tanda akhir zaman. Dia akan hilang tulisan tu dalam satu malam saja. Satu malam saja tulisan ni akan hilang. Kemudian tiada lagi lah kitab Al-Quran ni di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni walau satu ayat pun. Walau satu ayat pun. Kan? Yang ada ni ialah kalau dalam masa tu ni, masa kejadian tu adalah orang lelaki tua-tua, orang lelaki dan perempuan yang tua-tua, kemudian mereka ni akan kata, kita ni semua pernah dengar, kita pernah dengar ucapan la ilaha illallah. Hak tu ya dia teringat. Dalam kepala dia ni tak ada ayat Al-Quran ni satu pun tak ada. Dia hanya kata kita pernah dengar la ilaha illallah. Lalu berkata kepada Huzaifah, tiada gunalah orang-orang tu kata biasa dengar la ilaha illallah. Tak guna dah dia kata. Pasal mereka pun tak tahu apa. Puasa mereka tak tahu tentang apa. Solat pun mereka tak tahu mana. Nak sedekah jauh sekali lah. Ibadat apa pun mereka tak tahu. Kan? Jadi Huzaifah ni tuan-tuan dia kata dia memalingkan muka kepada Rasulullah ni dalam perbicaraan hadis ni. Dan orang-orang berkata ni dia kata berturut-turut 3 kali. Kemudian Huzaifah kata, hai silah. La ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu dapat menyelamatkan orang-orang tadi ni hak tak tahu apa tu daripada siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia walaupun orang yang tak tahu nak buat ibadat. Masa itulah masa zaman tu kan. Tak pernah buat ibadat, tak tahu apa dia lah sedekah. Tapi dengan la ilaha illallah tu nak abad kata tingginya ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan orang-orang tadi ni daripada siksa api neraka sebab ada keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mungkin kita nak kata hadis terusnya ni, sambungan hadis tadi ni, masajiduhum amiratun wa huwa qarabun minal huda. Masjid cantik lawa tapi jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nampak duk berlaku lah. Tapi esok 31 di hari bulan Mac. Lusa 1 April. Ada perubahan SOP di Pulau Pinang. Selangor tak boleh lah. Selangor dia kes banyak ni. Kesian kat Selangor. Tuan sekalian. Jadi kita boleh sembahyang, tak ada jarak-jarak dah. Kita boleh sembahyang rapat-rapat. Dan di Selangor pun sebenarnya tak ada masalah. Alasan saja. Dia berebut nak main sembahyang Jumaat. Kalau ikut Sultan punya arahan, hanyalah sembahyang Jumaat, kena booster. Sembahyang 5 waktu ni tak payah pun mai. Orang tak mai. Kan? Ada tu hak tu lah. Surau Jawijaya ke, masjid daerah ke, apa nama, masjid Sungai Bakap ke. Kita sini pun macam saya ni, macam Ustaz Azhar Hassan, kami hak pergi jalan merata masjid, merata surau ni, memang tahu lah. Nampak lah. Muka tu ya. Dia
dia punya peribahasa Melayu, pepatah Melayu kata apa? Patah tumbuh hilang berganti. Di jemaah masjid dengan surau dia tak ada. Patah tu. Dia patah tumbuh tak ada ganti. Lagu tu. Patah tumbuh tak ada ganti. Kalau mati ya, pindah ke? Tak ada. Korang dah seorang. Korang dah dua orang. Keadaan tu berlaku. Tambah balik lah. Tambah balik. Tapi selalunya keadaan tu lah berlaku. Masjid ni tak jadi tempat untuk orang pergi. Kan? Untuk bukan sekadar sembahyang berjemaah. Dengan mengikuti pengajiannya, dengan apa nama, ada masjid tak mau. Baru tadi lah saya dengar kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak sebut masjid mana. Tapi orang lihat sembang dengan saya tadi kata pagi tadi subuh. Dia kata masjid tu pengurusi dia bukan bagi buat kuliah. Kan? Pengurusi dia nak baca, nak mengaji Al-Quran, nak mai belajar mengaji Al-Quran pun tak bagi buat di masjid. Yang kata tu tok guru Al-Quran kan. Duduk tempat saya. Pagi tadi subuh kan. Dia kata lagu tu. Dia kata nak mengaji Al-Quran pun jemaah masjid tu main mengaji dekat dia. Dia ada satu pengajar di satu tempat dekat-dekat dengan masjid ni. Pengurusi tak bagi. Buat kelas tajwid pun tak bagi. Tu contoh masjid yang wa huwa qarabun minal huda. Tak ada petunjuk. Kan? Tak ada petunjuk. Jadi memang tempat tu yang bila saya teringat balik, memang masalah lah. Apa nama, orang hak hidup di situ tu memang macam-macam lah. Orang kata apa tak macam, tak dapat petunjuk hidayah lah. No? Masjid pun tak pergi. Kadang-kadang untuk imam sembahyang seorang-seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah saya singgah satu masjid di Kedah. Tempat laluan yang memang tempat yang orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang. Tempat tumpuan orang. Orang ramai. Tempat perkelahan orang kata. Kan? Tempat percutian. Kita nak pergi tu. Satu tempat yang popular juga lah. Ada satu masjid di jalan. Saya singgah sembahyang subuh. Ialah bang, dialah jadi imam. Tapi dia bawa bini dia jadi makmum. Dia bawa bini dia jadi makmum. Saya selalu bawa cerita ni sebab pengalaman saya. Kan? Lepas tu, pada hari tu saya singgah pagi Jumaat. Subuh pagi Jumaat. Maka hari tu, saya suruh dia tengok saya pergi pakai baju Melayu apa, pakai jubah. Saya tengok tu dia kata, suruh saya nak jadi imam. Dia nak buat surah sejadah. Sujud sejadah. Habis sembahyang, pakcik ni kata kat saya, ya Allah, dia kata lama dah tak boleh buat sujud sejadah. Saya tanya pasal apa? Dia kata nak buat guna, dia kata. Dialah bang, dialah jadi imam. Dan dialah apa nama tutup masjid. Tak ada orang dia kata. Saya tanya dia, tutup imam pergi mana? Dia tuan kuasa pergi mana? Kan? Dia kata ada. Dia pun semua tak mahu. Kereta lori ikan singgah. Kan? Lori ikan singgah. Dia turun ambil ikan kawasan tu pun. Tak boleh. Saya nak kata apa? Nak buat guna. Kau teringat balik. Oh dunia ni. Antara masjid yang tak dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Imam sendiri pun tak pergi sembahyang. No? Jemaah pun tak pergi. Bila dah sembang-sembang tu, matahari pun terbit. Baru nampak. Baru perasan. Rupanya keliling masjid tu, ada yang rumah rapat dengan rumah masjid pun dah. La ilaha illallah. Boleh tak pergi. No? Pada zaman Nabi ni, Nabi kata Nabi nak bakar lah rumah. Orang hak jenis tak pergi sembahyang. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Tak ada satu keuzuran. Kan? Kita tak pergi sembahyang jemaah. Kan? Jadi, itulah kita nak ambil pengajaran daripada apa yang saya sebut ni. Untuk kita sama-sama pick up balik lah. Kita kena terus. Akhir zaman ini,
supaya terus istiqamah dengan Islam, terus beramal dengan Islam, supaya masjid-masjid kita ni kembali imarah, kembali ramai kan. Saya tengok betul lah. Macam masjid tempat saya ni masjid baru saja duduk boleh buka 14 hari bulan 6 2021 tahun lepas baru siap. Kira masjid baru lagi lah kan. Di masa mula-mula tu jemaah pun ramai tu, ada sampai 8 saf. Kemudian mai masuk 2022 ni tinggal 6 saf kan. Masuk bulan Mac 2022 ni tinggal 4 saf. Semangat masjid baru. Semangat masjid baru ya. Nak tengok lepas tu tak ada. Dia sebab kita nak ambil apa nama intipati daripada Zuma ni pun dia cerita dia nak buat keikhlasan. Keikhlasan kita untuk beramal dengan Islam, menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti mukhlisina lahuddin. Dan Allah kata dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kamu diperintahkan untuk melakukan amal ibadat mata-mata mengikhlaskan hati kita ni, niat kita tu semata-mata kerana tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat seperti mana yang disyariatkan oleh Allah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pernah berlaku akhirnya saya nak sebut ni kan. Cerita seorang ahli ibadat, seorang abid, seorang ahli ibadat daripada Bani Israel. Tujuh puluh tahun dia beribadat, lama. Jadi Allah Ta'ala nak uji dia, Allah Ta'ala hantar malaikat. Dia habak malaikat, kamu pergi habak kat sipulan ni, bahawa dia belum layak lagi masuk syurga. Sedangkan dia beribadat 70 tahun dah. Belum beribadat kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi jumpa lelaki tadi ni, seorang ahli ibadat ni, pergi habak kat dia, kata, aku ni utusan Allah. Allah suruh habak dekat hang bahawa hang beribadat 70 tahun ni belum layak masuk syurga. Agak-agak kalau kita dapat berita gitu lah, 230 hari dah baca Quran, tiba-tiba malaikat main habak, oi tak layak masuk syurga. Allahu Akbar. Guling ke gimana lah, perah tak kira. Jadi macam sajak apa di Australia. Duduk sana terus kan. Wallahu a'lam. Kalau kita iman tak kuat lah. Kalau niat dekat mahbab tu, bahasa saya nak bagi faham lah, bukan bahasa kitab, bahasa nak bagi faham. Dia kata aku peduli apa? Aku buat ibadat ni bukan nak masuk syurga. Aku buat ibadat ni kerana Tuhan suruh dia kata. Kerana Allah suruh aku buat dia. Makam tinggi lah orang. Dia kata lagu tu. Malaikat pun pergi lah. Jumpa Allah Ta'ala balik. Wahai Tuhanku, ya Allah, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Maka Allah Ta'ala pun kata kat malaikat, saksikanlah bahawa inilah manusia lelaki yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan dimasukkan segala amal ibadat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas niat tu dia memang ikhlas, bukan tujuan, walaupun bukan tujuan nak masuk syurga, walaupun makam tu makam orang awam. Kita nampak motivasi kita ni syurga, pahala, itu Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu. Dia ni orang ibadat ni bukan kerana yang lain, hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah alam, setengah jam tuan-tuan kita tazkirah. Nama tazkirah tadi disebut. Jadi kita tangguh dulu konten kita untuk kita memberi laluan kepada program yang lain, agenda yang lain pula. Jadi saya mohon maaf lah atas apa yang saya sampaikan tadi. Sekadar itu yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat dan kasih sayang Allah
dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga akan dimatikan oleh Allah nanti dalam keadaan kita Islam, mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan? Kita nak dengar tu lah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Anur bin Husin yang telah pun berkongsi, memberikan tazkirah atau kuliahnya kepada kita pada malam ni, yang saya rasa banyak nasihat, panduan dan juga info yang Ustaz berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita meningkatkan amal kita di dunia ini, di mana Ustaz juga memberikan alamat-alamat akhir zaman, di mana selagi kita hidup, kita kena terus meningkatkan amal kita, kerana kita takut nanti disebutkan pada akhir zaman nanti ramai orang yang makin jauh daripada agama Allah SWT, menjauhkan diri, sampai yang disebutkan tadi pada zaman tu ada orang bila disebutkan la ilaha illallah, dia kata macam dia pernah dengar la ilaha illallah disebutkan sebelum ni, tapi dia tak beramal dengan amalan-amalan tu semua, dia pun tak tahu dah pada dia, kerana bergenerasi, macam-macam generasi yang berlalu sehingga mereka lupa, tetapi biasa dengar. Jadi itu pun Allah terima sebagai amal dia. Jadi oleh sebab itu, kalau bagi kita sekarang ni, pada waktu kita ni, memang kita semua tahu ada ilmu dengan teknologi dan sebagainya, maka kita kena terus beramal. Kita takut nanti kita di penghujung hayat kita pula terbalik. Jadi sebab Allah juga beritahu bahawa hati kita ni ada berbolak-balik. Sekejap kita bersemangat, sekejap kita tak bersemangat, sekejap kita ingat, sekejap kita lupa. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Jadi untuk mengetahui semua, Ustaz memang kepakaran Ustaz ataupun bidang Ustaz lah. Ustaz memang mengajar di surau, di masjid dan sebagainya. Tajuk alamat-alamat akhir zaman, yang mana di masjid daerah Seberang Selatan, dan saya rasa di masjid-masjid lain juga Ustaz memang banyak katalah memberikan kuliah berkaitan dengan akhir zaman, alamat akhir zaman, cerita pasal Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa dan sebagainya, di mana yang akhir sekali turunnya Nabi Isa. Sebelum kita Allah meniupkan sangkakala kiamat kita. Jadi kita takut kita akan terpengaruh dengan Dajjal yang akan menarik kita untuk melalaikan kita untuk menjauhi Allah SWT. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak dapat kita dengar ilmu daripada Ustaz yang Ustaz sampaikan kepada kita. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa kita setiap malam kita jemput Ustaz yang berbeza. Jadi ramai dah Ustaz yang kita berkenalan. Jadi pada malam ni kita berpeluang berkenalan dengan Ustaz Muhammad Anur bin Husin kita, insya-Allah, yang tinggal di Bandar Tasik Mutiara. Tadi Ustaz sebut masjid baru, Masjid Bandar Tasik Mutiara, bukan masjid apa Ustaz? Masjid Bandar Tasik Mutiara lah kan? Bukan Kepala Gajah tu, memang dah lama. Masjid Abu Ubaidah Ibni Al-Jarrah. Masjid Abu Ubaidah Ibni Al-Jarrah, Bandar Tasik Mutiara. Dia dekat mana Ustaz? Dekat kubur ke ataupun dekat surau itu? Surau telah ditutup. Sebelum SMK Bandar Tasik Mutiara. Oh, dekat sana. Dekat kira jalan kaki sampai sekolah. Oh, tapi daripada rumah Ustaz jauh sikit lah. Jauh sikit lah. Oh, dekat sekolah dengan tu dekat. Jauh pun sekilo lah. Rumah saya sekilo lebih sikit lah. Daripada rumah Ustaz ni jauh sikit noh. Daripada sekolah dekat, dia jalan kaki. Saya pun
Oh ni dah pencen dah, tapi pergi ke sekolah tak pasal kata ada masjid kat situ. Dalam masjid. pembinaan itu pun tak pasal. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz merupakan guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang guru pendidikan Islam, bertugas di sekolah kebangsaan. Kau tak tahu, saya pun lupa dah, tak ingat. Sebelah Perai ni, masih lagi di Perai ke di mana, nanti Ustaz akan bagi tahu. Jadi kita nak ambil peluang ni supaya kita dapat berkenalan dengan Ustaz. Saya nak ambil peluang ni untuk berkenalan dengan Ustaz. Saya nak minta sedikit Ustaz membuatkan sedikit taruh supaya dengan tu ahli jemaah dapat tahu daripada mana asal Ustaz belajar di mana dulu. Mungkin ada juga orang kampung Ustaz dekat sini. Mana tahu, sebab dalam program ni, dalam Google Meet ni kita buka kepada orang awam boleh mencintai di mana-mana. Kita punya ahli jemaah ni yang selalu hadir ni kadang-kadang ada daripada Selangor, ada daripada Alostar, ada daripada Johor, kata ada insya-Allah kita punya hari ni di join, kadang-kadang ada sibuk ada urusan tak boleh join, orang lain pula join. Jadi macam tu. Jadi mungkin ada tempat Ustaz belajar pun daripada belajar juga, wallahu alam. Jadi insya-Allah saya nak bagi peluang kepada Ustaz untuk memberikan sedikit taruh supaya kita dapat lebih mengenali Ustaz, dengan itu memotivasikan ahli jemaah untuk bersembang dengan Ustaz nanti. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz memberikan sedikit taruh. Baik, taruh buat noh. Baik, nama saya ni pada tadilah ada Muhammad An-Nur bin Husin. Nama tu pun lain sikit lah. Sebenarnya masa daftar tu polis tu tak tulis A. Sebenarnya nak Muhammad Anwar. Tapi dia terhilang A satu. Jadi Muhammad Anwar lah. Kan? Kalau dia sedap lagi dia kena double N. Muhammad An-Nur. Ini Nur ya. Kan? Alah lagu mana pun kita anggap An-Nur lah. Muhammad An-Nur bin Husin. Asal saya ni daripada kampung Tasik Junjung. Perai Selatan. Kampung saya ni. Jadi anak sulung daripada 10 beradik. Daripada 10 beradik. Dan saya bersekolah di sekolah menengah di Matak Mahmud Destaq. Saya sebut orang Destaq tadi ni. Di Matak Mahmud Destaq. Mula-mula itu duduk di Tanduk Batu Lima. Rumah Ustaz Mandan. Ingat lagi lah. Dan lepas tu sambung di Madrasah Masriah Bukit Tajam 3 tahun pula. Lepas tu barulah masuk ke Maktab Perguruan Islam. Lepas masuk Maktab Perguruan Islam tu jadi ustaz lah. Kan? Tapi tak kuliah apa lagi. Tak mana ilmu tak ada. Sambung pula buat ijazah. Tapi buat ijazah pun tapi sebelum buat ijazah tu dah mula dah kuliah sikit-sikit. Saya ni adalah admin pengatur kuliah masjid-masjid di utara. Ada Perak, Krian, belahan. Grup pengatur kuliah 1, grup pengatur kuliah 2. Dalam tu semua ada lebih kurang hampir 1000 masjid surau. Yang dalam tu lah yang kami ni akan guna masjid surau ni untuk hantar kuliah-kuliah, minta ganti kuliah, nak bagi majlis ilmu berjalan. Dah lama lah saya admin dengan Yasir, nama dia seorang ni untuk pengatur kuliah ni. Dan saya dulu ni mula-mula posting adalah di Pulau Aman. Mula-mula Ustaz lah. Lepas tu Ustaz Mukhtar Ustaz kita mantan YB ya. Tarik saya mai ke SK Jawi. SK Jawi saya tengok Cikgu Jamilah Harun ada. Left dah. Kan. Banyak cikgu lah kita kenal ni. Daripada SK Jawi ni masa tu tahun 1997 SK Jawi sampailah tahun 2003 kan 2003 masa tu pun SK saya tahun 1997 saya di posting di situ mengajak di Jawi posting dah 97 tu. Tahun tu juga 2 sekolah Sekolah Pulau Aman sat 3 hari lah. Lepas tu tarik ke SK Jawi. SK Jawi tu
tahun 2000 saya dilantik jadi penyuluh kanan co-curriculum tahun 2000. Sampai lah ni 2022 masih lagi fikir koko. Kan? Walaupun dah pergi kursus LPQAL, tak dapat pelantikan tapi lega lah. Kalau tak dapat pun syukur juga. Kan tidak kalut lah. Untuk jadi pengusak jadi payah pula lah ni penyuluh kanan. Kalau lah. Ada hikmah semua. Ada hikmah dia. Panjang sikit lah. Jadi di Jawi Jaya ni saya kenal ramai lah. Dan pasal saya mengajak di SK Jawi. Datuk Profesor Dr. Farhan dan isteri kan nama Dr. Hamidi yang sama ni banyak tu. Jadi masa dia jadi PPD tu saya belajar banyak dari segi pengurusan dengan dia kan. Dan lain-lain lagi lah ramai lah tu insyaAllah untuk itulah dan saya dah ni jadi imam dan pengerusi di Masjid Baru ni, pengerusi surau kat rumah saya ni yang masih lagi cikgu kata tadi surau jadi guna. Surau tu ada. Surau di Pasar 5 ni dekat flyover ni masih lagi wujud. Dan di situ juga saya buat satu program dengan surau kami ni, program catering surau. Tu projek danau surau. Jadi lama dah lah. Lebih 10 tahun dah. Dan projek catering ni lah yang menjana pendapatan surau. Jadi setahun-setahun tu daripada catering ni kalau tak PKP kita akan dapat kumpul duit daripada keuntungan catering ni 5-60 ribu setahun. Dana surau. Jadi tak payahlah duk kutip di rumah selalu. Kan? Ni ada seorang pembantu perempuan yang boleh masak. Banyak-banyak ni semua orang tak berani. Allah alam. Itu sekadar ta'aruf pada bantuan perjalanan hidup saya sampai lah ni terlibat dengan kemasyarakatan untuk apa nama khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kan? Tak kisah. Walaupun malam ni pun patutnya ada orang nak resign untuk anak sekolah apa tak tahulah. Kata saya ada kuliah, rumah saya kata ada kuliah. Saya kata pergi lah dekat sekian orang yang boleh cop juga. Dia kata tak mau. Lepas tu dia cengih, suka marah pula dah. Lelaki ni macam kita juga. Kan? Sebab kita fikir sebaik-baik manusia ni Nabi kata manusia yang beri manfaat pada orang. Kita fikir nak ambil itu lah. Kan? Kita tak ibadat tak banyak mana. Dosa yang banyak kan. Saya ni. Dia fikir buat kerja kebajikan, buat kerja untuk beri manfaat. Niat saya tu insyaAllah. Allah alam. Panjang pula. Alhamdulillah kita dapat penerangan daripada Ustaz, info dan juga takruf yang Ustaz sampaikan daripada asalnya dan terusnya sampai sekarang ni terlibat sebagai imam di masjid dan seterusnya di surau. Surau dulu, surau sebelum ada masjid tu surau dekat rumah Ustaz lah yang mengadakan dan di situ diadakan catering Ikhwan kan nama? Ya, catering Ikhwan. Nama surau lah. Jadi ramai dah. Ustaz dah kata banyak tahun dah. Setiap kali kenduri masuk dia catering ni, masuk dia kita boleh mohon ataupun kita boleh minta Ustaz menyediakan catering untuk kenduri kahwin. Banyak yang dah merantau dah pergi. Jadi maksud dia hebatlah salah satu contoh surau yang dapat mengadakan aktiviti cuma tak buat koperasi tapi buat jadi maksudnya direct pun masuk ke akaun surau. Jadi sebab tu Ustaz kata dapat untung kalau tak ada PKP tu dulu setiap tahun dapat 60,000 lebih duit keuntungan daripada catering yang berkenaan. Jadi memang sedap menu-menu yang dimasak sedap sebab tu menjadi pilihan. Jadi bolehlah kalau tuan-tuan berminat boleh juga hubungi Ustaz untuk dapatkan catering, khidmat catering. Ramai termasuk di rakan-rakan kita di daerah Seberang Selatan juga banyak yang minta khidmatan daripada catering surau, Ikhwan surau. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Mungkin tuan-tuan nak berinteraksi dengan Ustaz, oleh kerana tadi yang ada Ustaz sebutkan nama orang dalam grup ni, Haji Yaakob disebutkan oleh Ustaz tadi. Silakan Haji Yaakob dulu. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah memberi tafsiran kepada kita tentang ayat-ayat yang telah dibaca oleh Ustaz tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Muhammad SAW telah tinggal kita Quran dan Sunnah. Jadi supaya tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, banyak kita telah lari jauh daripada hakikat yang sebenarnya lah. Jadi apakah yang boleh kita harus buat tentang usaha kita untuk ke arah yang lebih baik lagi pada generasi yang akan datang ni. Itu saja soalan saya. InsyaAllah Tuan Haji Yaakob, terima kasih Tuan Haji Yaakob. Allah sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sadaqallahul azim. Bila kita kata Allah Ta'ala ni Tuhan kita, summa istaqamu, hendaklah kita ni beristiqamah. Terus dengan Islam. Kerana untuk terus dengan Islam ni, pada kita yang apa pun Nabi Habak ni, dia nak jadi gubernur pun dia mesti kena ilmu kan. Dia kena ada ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu, siapa nak dua-dua sekali pun kena ada ilmu. Jadi kita nak bagi penghayatan ilmu ni. Sebab kita lah ni dah lari, Tuan Haji. Sebab kita nak supaya Islam tu dapat dipelihara. Dan ini orang tak tahu. Maksudnya orang tak mengaji. Kalau mengaji pun tak beramal. Tak beramal dengan ilmu. Tapi orang kata apa? Dia lebih utamakan kepada pengajian yang fardu kifayah. Dalam bidang engineering, kedoktoran, tak upah ambil berat bukan tak mengaji. Tapi sekadar lagu tu ya. Dia tak faham betul-betul dengan ilmu tu. Sebab apa kata Imam Ghazali, dahulukan belajar ilmu fardu ain. Dia kena mantap tu dulu. Bila tu dia mantap, barulah kita dapat melahirkan pemimpin yang baik, adil, kan, engineer yang amanah, pekerja yang amanah, penjawat awam yang amanah. Jadi begitu. Sebab fardu ain tu, kalau kita nak cara ringkasnya lah, saya kata begitu lah. Apapun dia mesti kena ada ilmu. Ilmu yang utama dia fardu ain. Nak belajar tu supaya kita tak sesat, kan? Nak kuatkan akidah, dan itu ada akidah fardu ain ni, kan? Nak belajar cara nak beribadat dan sebagainya supaya kita tidak akan sesat. Islam kita ni kita dapat pegang sungguh-sungguh sampai kita mati dalam Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Yaakob yang bertanya dan jawapan yang diberikan oleh Ustaz. Seperti mana yang Ustaz beritahu, ada usaha sebenarnya, ada usaha di negara kita untuk wujudkan generasi yang ahli profesional yang ada basic agama yang kuat. Seperti mana yang dibuat di Darul Quran Jakim. Darul Quran Jakim, dia pilih pelajar-pelajar yang hebat, yang straight A untuk masuk ke situ untuk buat tahfiz Al-Quran dan juga belajar agama. Selesai di tahfiz Al-Quran di situ, barulah mereka akan masuk ke universiti. Tak kira lah universiti. Jadi mereka ada pilihan nak teruskan bidang agama ataupun nak bidang-bidang profesional yang lain seperti doktor, jurutera dan sebagainya. Jadi ramai sekarang ni oleh kerana Darul Quran Jakim tu pun dah lama beroperasi. Jadi ramai sekarang ni yang doktor jadi imam tarawih di masjid, imam khatib, imam masjid.
jurutera dan sebagainya, kerana ada program macam tu. Tapi masihlah, kalau kata Darul Quran tu baru satu, ada beberapa yang lain yang saya tak tahu sebenarnya, tak banyak. Jadi wallahualam, kita harap usaha-usaha macam ni ditingkatkan lagi supaya kepahaman Islam tu merata kepada semua ahli profesional dan sebagainya, bukan kepada yang hanya ustaz ataupun yang mengajar apa agama di sekolah-sekolah ataupun di institusi. Tapi ahli-ahli profesional juga, kalau baik dia punya tu, seperti mana kita kata umarok dan ulama. Kalau umarok tu adalah ulama, lagilah hebat, wallahu alam. Apa komen Ustaz? Itulah kalau cikgu sebut tadi tu, dia banyak ni peranan ni pihak kerajaan macam Darul Quran tu memang tak banyak lah. Tapi dia ada hak swasta menengah, ni sekolah menengah lah, tahfiz sains dan teknologi. Yang buka tahfiz ni, tahfiz sains dan teknologi ni, dia bekas pensyarah. Saya lupa dah nama dia. Tapi dia ada lah. Ada banyak jugalah ustaz yang balik pada Mesir pergi mengajar situ dan sebagainya. Itu yang saya tahulah satu. Jadi di negeri lain pun ada lah. Tapi kebanyakannya swasta lah. Yang usaha untuk buat ni. Tapi lah ni pun kita ada SMKA Ulul Albab, MRSM Ulul Albab. Dia mula dah kan. Dia mula untuk ke arah tu lah. Untuk meneruskan, melahirkan generasi Al-Quran ni, yang dalam dada mereka ada Al-Quran. Pelajar-pelajar pintar ni nanti lepas habis Al-Quran ada ni, dia akan sambung di universiti untuk berbidang-bidang yang disebutkan tadi dah, doktor, engineer dan sebagainya. Yalah, kita tak tahu, memang kita ni hidup akhir zaman. Mungkin generasi yang kita lahirkan ni di Malaysia ni, mereka ni akan jadi tentera Al-Mahdi, kita tak tahu kan. Sebab mereka nak jadi tentera Al-Mahdi ni memang kena orang yang macam ni, orang yang hebat dari segi amal ibadat, dari segi keimanan dengan hafal Quran dan sebagainya. Sebab kita ni trend Malaysia ni memang tahfiz cukup banyak, tapi ada yang berkualiti, ada yang biasa-biasa je kan. Kita harap sebab dia tak ada pemantauan secara khusus, kalau macam mana pun usaha ke arah tu nampak makin ada lah, insya-Allah. Jadi wallahualam lah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya saya nak bagi lagi satu soalan peluang kepada muslimah pula. Tadi Haji Yaakob lelaki, jadi nak minta daripada perempuan seorang. Saya rasa Puan Hajar Salbiah dah bersedia tu. Silakan Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita tengok tu, kata di akhir zaman akan hilang mushaf, ayat-ayat suci daripada mushaf Al-Quran. Itu adakah bahasa yang diguna tu, adakah bahasa simbolik untuk akhir-akhir zaman orang tak tahu baca Quran, ataupun ada orang kata ada makna di sebalik tu? Ataupun betul ya ayat-ayat suci tu akan hilang daripada mushaf Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Kalau ikutnya lah, yang saya faham, Al-Quran ni dia akan hilang ni sekaligus daripada kita ni. Hak dikatakan tadi ni dalam satu malam saja tu, makna dia orang hafal Al-Quran tu pun dia jadi lupa. Al-Quran tadi ni, hak dia dah hafal dah pun, dia tak ingat dah. Jadi dia jadi macam ni lah. Akan terjadi pada dia ada 3 peringkat. Akan terjadi pada satu zaman tu, di mana zaman tu ramai orang pandai baca Quran. Tapi sikit sangat orang yang menguasai ilmu agama kan. Jadi pasal apa? Pasal tak mampu nak memahami isi Al-Quran.
ataupun belajar Al-Quran hanya untuk tujuan tertentu lah. Tujuan tertentu, bukan untuk menghayati, untuk beramal dah. Itu satu kan. Jauh sekali lah nak memperjuangkan ajaran Islam tu. Tak. Mereka pandai baca Quran tapi akhlak dah tak elok. Ini satu golongan yang daripada Al-Quran tadi ni. Yang keduanya akan terjadi di mana orang-orang yang dia asyik dengan Al-Quran, asyik baca Quran dan mendengarkan Al-Quran, tapi bacaan neraka, bacaan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak rasa menyesal kan. Dia cuma dengar perintah-perintah Allah tapi dia tak buat. Dia baca Quran, dia asyik baca Quran. Mereka hanya asyik menikmati alunan lagu-lagu Al-Quran kan, diperdengarkan macam itulah. Sampailah satu tahap nanti ni orang kafir pun saya rasa dah jadi dah. Zaman kita ni dah jadi dah. Dulu MP Padang Serai, Gobala Christian, dia dah baca dah ayat Quran dulu mula-mula kan. Lepas tu lah ni pun dah orang bukan Islam pun dah mula baca ayat Quran. Dia dalam ceramah-ceramah dia tu dia selit ayat-ayat Quran tu kan. Itu yang ketiga ni. Sebab apa? Dia nak merendahkan nilai Islam. Jadi hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya ramalan bahawa Al-Quran ni mungkin yang tadi dah bukan, ada yang sebut dia akan hilang, buka-buka tak ada apa, kosong. Kata tu. Ataupun dia hilang tu simbolik saja. Ada pandangan kata dia simbolik sebab dia akan, manusia ni dia bangkit pagi esok ya. Dia terus tak tahu apa dah. Dia bangkit pagi esok malam tu, dalam satu malam tadi ni, dia esok dia baca Quran, dia tahu Quran. Tapi bila dia bangkit pagi esok ni, satu ayat pun dia tak ingat dah. Nak Allah SWT dah angkat daripada dada dia. Itulah. Ada dua istilah tu. Ada yang kata memang hilang tu, buka-buka Al-Quran tak ada apa. Kosong je. Kan? Kalau tak faham lagu tu lah. Tak bagi tahu dulu tu. Tapi yang lebih kepada maksud dia ni, simbolik tadi lah. Ya kita malamnya, kata satu malam tu, kita bangkit esok pagi, tak ada apa. Kita dah tak ingat satu ayat pun. Fatihah ke pun tak ingat. Qul huwallah kan kita baca hari-hari tu pun buat tahlil pun tak ingat apa. Tak ada dalam ingatan dia. Sampai orang tak tahu dah nak puasa macam mana, nak sembahyang macam mana, nak buat ibadat macam mana. Sebab dalam akal dia ni, dalam diri dia ni tak ada apa dah. Dalam ingatan dia tak ada langsung ayat Al-Quran. Begitulah. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada Hajar Sambiah dan juga kepada Ustaz yang menjawab soalan yang dikemukakan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah kita punya interaksi dengan Ustaz kerana masa pun dah pukul 11 dah tuan-tuan. Alhamdulillah telah ajak banyak dah ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi dengan kita pada malam ni, menjadi khalifah kita dalam bacaan Quran dan seterusnya, menyampaikan kuliah kepada kita, pengisian ilmu sebelum kita berehat pada malam ni. Jadi seperti mana kuliah-kuliah di masjid, di surau dan sebagainya, kita akan akhiri dengan doa. Jadi saya nak minta Allah Ustaz untuk membacakan doa untuk kita aminkan bersama, insya-Allah. Semoga kita semua diredai Allah sehingga kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan seterusnya berjaya di akhirat lah, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحبنا فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المتقين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من أهل الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة محيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selesailah sudah program kita untuk siri yang ke-230 pada malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program ni. Terima kasih banyak. Jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anur Huzin yang sudi untuk bersama kita pada malam ni memberikan ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Jadi tuan puan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan tetamu ataupun khalifah kita untuk malam esok adalah Ustaz Muhammad Aziz, Haji Muhammad Aziz bin Abdullah, iaitu pengurusi Surau Taman Jawijaya kami, insya-Allah akan bersama kita. Dan esok merupakan siri yang ke-231 merupakan siri yang terakhir sebelum kita berehat. Kita akan berehat sekejap dalam bulan puasa ni, kerana pada waktu yang sama pukul 9.30 kita akan mengerjakan solat tarawih di masjid, di surau semua orang akan buat. Kemudian akan mungkin ada tadarus, akan sambung terus, jadi tak sesuai untuk kita teruskan program ni pada waktu ada bulan puasa. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi selepas raya nanti. Jadi besok pastikan tuan-tuan bersama untuk siri yang ke-231 bersama pengurusi surau Taman Jawijaya kita, dan selepas tu kita akan bercuti sekejap untuk kita sambung lagi selepas raya nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Kita tutup sekali lagi program kita dengan baca doa khatam Quran secara bernasyid bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Terima kasih. Ustaz, terima kasih Ustaz Haji Rahim. Terima kasih semua. Minta maaf semua ya. Selamat berpuasa. Takut nanti esok tak dapat. Ya, saya pun sama minta maaf semua.